Pada tengah hari itu, Nagamatsu pulang ke rumah untuk makan tengah hari. Apabila dia masuk ke rumah, dia mendapati Hasumi sedang duduk tidak bergerak di dalam rumah. Nagamatsu menyangka Hasumi duduk tertidur pada masa itu. Dia sengaja mendekati Hasumi sambil bercakap kuat untuk membangunnya. Herannya, Hasumi masih tidak menjawab kepada Nagamatsu. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memoir dan Seram. Kisah ini berlaku pada tahun 1915. Lokasi kes ini dari Hokkaido, Jepun. Ada beberapa kampung selalu diganggu oleh tetamu yang tidak diundang oleh semua orang. Dia bukanlah Santa Claus atau Elsa yang seperti di kartun Disney Frozen. Sebaliknya, tetamu itu ialah sesuatu pendatang yang menakutkan semua orang. Pada bulan November 1915, cuaca Hokkaido mulai turun salji yang lebat pada waktu malam. Tiba-tiba, kuda di rumah Ikeda mulai bising dengan tidak berhenti. Suara bising dari kuda itu macam ada pencuri masuk ke rumah Ikeda. Apabila tuan rumah sampai ke tempat letak kuda, mereka tidak sangka pencuri itu ialah seekor beruang yang besar. Oleh kerana ada bunyi bising dari manusia, beruang itu segera melarikan diri dari rumah Ikeda. Selepas berlaku kejadian seram itu, Tomo Ikeda terus membawa anaknya, Kametaro dan 2 orang pemburu pergi memburu beruang itu. Selepas mereka mencari beruang itu selama beberapa hari, akhirnya mereka gagal menangkap beruang itu. Beberapa hari kemudian, beruang besar itu muncul lagi ketiga kali. Kali ini, pemburu berjaya melukai beruang itu. Tetapi luka itu tidak mengewaskan beruang itu. Maka beruang itu sempat melarikan diri dalam keadaan cedera. Sayangnya, angin kencang dan salji kuat pada hari itu. Cuaca mengganggu mereka mengikuti jejak beruang itu. Mereka tiada pilihan lain, terpaksa berhenti dan patah balik ke kampung. Menurut pemburu di kampung itu, kebanyakan beruang ada tabiat hibernasi pada musim salji. Tetapi ada juga beberapa beruang tidak hibernasi, terutamanya beruang yang mempunyai badan yang besar, sukar mencari gua yang sesuai untuk hibernasi. Maka beruang besar yang muncul di rumah Ikeda ialah salah satu beruangnya. Beruang yang kurang hibernasi mempunyai sikap yang jahat. Oleh kerana beruang besar itu telah diluka oleh manusia, beruang itu merasa sangat marah dan mulai membalas dendam terhadap manusia. Kira-kira 1 bulan kemudian, kebanyakan lelaki di kampung itu sibuk mengangkut hasil makanan untuk menjual di luar kampung. Pada waktu itu, hanya orang tua, orang muda, wanita dan kanak-kanak sahaja yang tertinggal di kampung. Pada hari 9 Disember 1915, Saburo Ota dan pembantunya Nagamatsu Yokichi bersedia keluar awal pagi untuk mencari kayu di hutan. Seperti biasa, istrinya Abe Mayu dan anak angkatnya Hasumi Mikio tinggal di rumah untuk membersih kacang merah. Pada tengah hari itu, Nagamatsu pulang ke rumah untuk makan tengah hari. Apabila dia masuk ke rumah, dia mendapati Hasumi sedang duduk tidak bergerak di dalam rumah. Nagamatsu menyangka Hasumi duduk tertidur pada masa itu. Dia sengaja mendekati Hasumi sambil bercakap kuat untuk membangunnya. Herannya, Hasumi masih tidak menjawab kepada Nagamatsu. Nagamatsu merasa heran lalu cuba mendekati Hasumi. Tidak sangka, keadaan Hasumi terlalu mengejutkan Nagamatsu. Kerana Nagamatsu terlihat kecederaan besar di bahagian tekadnya. Sudah tentu, Hasumi sudah tidak ada lagi bernafas pada masa itu. Tiba-tiba, Nagamatsu teringat Abe juga berada di rumah ini. Suara dia bergegar sambil berteriak nama Abe. Tetapi dia masih tidak terjumpa Abe di dalam rumah gelap itu. Selain itu, Nagamatsu juga terhidu ada sedikit bau yang pelik. Nagamatsu terus menyedari bahawa pasti ada sesuatu yang serius berlaku kepada Abe. Dia dengan segera berlari keluar untuk meminta tolong dari orang kampung. Apabila penduduk kampung bergegas ke rumah Ota, mereka juga terkejut dengan keadaan rumah yang berantakan. Selain mereka ternampak Hasumi dan tapak kaki di dalam rumah, mereka juga terjumpa ada beberapa kejadian aneh tertinggal di bilik tingkap. Penduduk kampung segera cuba mengikuti arah tapak kaki itu ke dalam hutan. Malangnya, mereka masih
tidak terjumpa Abe. Penduduk kampung percaya Abe mungkin telah dibawa pergi oleh beruang itu. Selepas mereka selesai mengurus badan Hazumi, matahari sudah pun larut malam. Penduduk kampung segera berkumpul di rumah Miyokie, lalu berbincang tentang pengurusan rumah Ota itu. Akhirnya, mereka bercadang membawa 30 orang untuk mencari Abe dan juga memburu beruang itu di hutan. Pada awal pagi itu, kumpulan yang diketuai oleh Saito Ishiguro mulai mengikuti tapak kaki yang ditinggalkan oleh beruang itu. Tidak lama kemudian, mereka terjumpa beruang itu kira-kira sejauh 150 meter dari jarak mereka. Beruang itu sangat besar dan tingginya sepanjang 3 meter. Ia jauh lebih besar daripada beruang biasa di kawasan itu. Warna badan beruang itu ialah coklat gelap. Ia juga terdapat warna putih di dada sehingga ke belakang. Beruang itu kelihatan seperti memakai baju jubah yang digunakan oleh Sami Buddha Jepun. Oleh itu, kes beruang ini telah dinamakan Kesagage. Apabila mereka terjumpa beruang itu, mereka segera mengambil kedudukan yang baik untuk menjatuhkan beruang itu. Akhirnya mereka masih gagal lagi. Beruang itu terkejut dengan suara besar dari sekelilingannya. Tiba-tiba beruang mula lari dengan kegilaan ke arah mereka. Keadaan ini terus menakutkan penduduk kampung itu. Mereka segera melarikan diri dari beruang itu dengan panik. Muncullah tiada sesiapa pun yang tercedera. Selepas beruang itu melarikan diri, mereka mulai mencari kawasan yang beruang berada sebelum itu. Akhirnya, badan Abe telah ditemui di kawasan itu. Badan Abe berjaya dibawa pulang ke rumah Ota untuk bersiap sedia mengadakan majlis perkebumian. Sudah tentu, penduduk kampung masih bimbang tentang serangan beruang akan berulang lagi. Mereka tidak berani tinggal lama di rumah Ota. Salah seorang penduduk kampung ada pengalaman memburu beruang. Dia juga memujuk semua orang cepat meninggalkan rumah Ota. Dia berkata, apabila beruang telah merasai daging manusia, ia tidak akan berhenti lagi selama-lamanya. Malam ini beruang pasti akan datang lagi. Akhirnya hanya tinggal 9 orang sahaja berani ikut adat perkebumian di rumah Ota. Seperti apa yang dikatakan oleh pemburu sebelum itu, tiba-tiba ada bunyi kuat menghancur di dalam bilik rumah Ota. Beruang mengeluarkan taringnya dan mulai menghadapan semua manusia di dalam rumah itu. Semua orang segera melarikan diri dengan tergesa-gesa. Muncullah ada seseorang memberanikan diri menolak tangking minyak menghalau beruang itu. Apabila penduduk kampung terdengar bunyi teriak dari rumah Ota, mereka segera bersiap siaga tanpa gentar menyerang ke arah beruang itu. Selepas diserang oleh manusia, beruang itu masih sempat melarikan diri keluar dari rumah. Nasib baik tiada sesiapa pun mengalami luka dalam kejadian itu. Tetapi pada saat itu, mereka tidak tahu bahawa beruang itu sedang melarikan diri ke arah rumah Miyoke Yasutaro. Pada malam itu, Miyoke Yasutaro tiada berada di rumahnya. Rumahnya cuma ada 10 orang tinggal bersama. Mereka ialah istrinya Yayao, 5 orang anak Miyoke, istri Saito yang sedang hamil, 2 orang anak Saito, dan Nagamatsu Yukichi. Semasa beruang sampai ke rumah Miyoke, beruang itu terus memecah masuk ke rumah. Api di rumah itu telah dipadamkan oleh beruang semasa memusnahkan barang dalam rumah itu. Dalam kegelapan keadaan rumah itu, Yayao sempat melarikan diri dengan anak di belakang keluar. Tetapi Yayao baru perasan bahawa anak keduanya, Yujiro, masih berada di dalam rumah. Yayao dengan panik dia berpatah balik menyelamat Yujiro. Semasa Yayao cuba melarikan diri lagi dari rumah, anaknya Yujiro tidak dapat bergerak kerana ketakutan. Keadaan ini menyebabkan Yayao tersandung ketika dia berlari. Malangnya, beruang itu sempat melukai anak keempatnya, Umekichi, di belakang Yayao. Semasa beruang melukai anak Yayao, Nagamatsu ambil kesempatan melarikan diri ke pintu rumah. Kelakuan Nagamatsu telah mengambil perhatian kepada beruang itu. Ia dengan segera mulai mengejar Nagamatsu, lalu terus melukai di bahagian pinggang Nagamatsu. Ini kali, Yayao mengambil kesempatan membawa Umekichi dan Yujiro. Dia melarikan diri secepat mungkin tanpa menolak ke belakang. Pada masa itu, beruang mula beraksi untuk orang yang terperangkap di dalam rumah itu.
Tidak lama kemudian, ramai penduduk kampung sampai ke rumah Mioke. Semasa mereka ternampak Yayao dan anaknya dalam keadaan parah, mereka baru menyadari burung itu telah masuk ke rumah Mioke. Dalam kemarahan, mereka bersedia masuk membakar rumah. Nasib baik, Yayao sempat menghalang dan memberitahu mereka bahawa masih ada mangsa di dalam rumah itu. Akhirnya, penduduk kampung membahagikan kepada dua pasukan bersedia menunggu dekat pintu rumah. Burung itu sangat bijak. Ia berjaya melarikan diri lagi dari kempungan manusia di dalam keadaan huru-hara. Selepas mereka gagal menghapus beruang itu, penduduk kampung cuma sempat menyelamat 3 kanak-kanak sahaja. Dalam 2 hari, peristiwa sedih ini telah menewaskan kepada 7 orang dan 3 kanak-kanak yang cedera parah. Pada 11 Disember 1915, semua penduduk kampung melarikan diri ke kampung Sakebetsu. Mereka selalu menutup pintu dan tingkap rumah. Mereka juga membakar kayu api setiap siang dan malam untuk menakutkan beruang. Tidak lama kemudian, Saito Ishiguro baru balik ke kampung selepas melapor kes ke tempat kerajaan. Apabila dia mengetahui keluarganya telah tewas dari serangan itu, dia merasa panik terus terjatuh ke lantai yang penuh dengan salji. Lalu dia tidak berhenti menangis. Untuk mencepatkan menangkap burung itu, penduduk kampung membuat keputusan minta pertolongan dari pihak polis. Pada 12 Disember 1915, polis telah menganjurkan beberapa pasukan pergi ke hutan mencari beruang itu. Mencari beruang bukanlah perkara yang senang, kerana beruang itu sangat pandai menyembunyi dari serangan manusia. Apatah lagi zaman dulu, polis dan pemburu tidak ada alat atau senjata yang canggih untuk mencari beruang. Selepas mereka dapat kebenaran dari keluarga mangsa, mereka menggunakan mayat mangsa yang masih berada di rumah Mioke sebagai umpan. 6 pemburu bersiap di atas rasuk rumah Mioke. Akhirnya beruang itu muncul sekali dari hutan malam itu. Beruang itu berhenti dan melihat ke pintu rumah Mioke. Kewaspadaan beruang itu boleh jelas dilihat oleh semua polis dan pemburu. Selepas beberapa menit, akhirnya beruang itu berani menceroboh masuk ke dalam rumah. Malangnya, pemburu itu terlalu pendek hingga gagal kepada sasarannya. Beruang itu sempat lagi melarikan diri selepas melihat pemburu itu. Pada 13 Disember 1915, oleh sebab pasukan polis dan pemburu selalu gagal memburu beruang, mereka terus menghantar tentera sebanyak 30 orang lebih untuk melaksanakan tugas ini. Pada hari yang sama, beruang itu telah mengambil kesempatan kembali ke kampung itu, lalu bersia-sia dan memusnahkan barang-barang di kampung. Dia juga mencuri makan ayam dan hasil makanan dari orang kampung. Agak-agak pada jam 8 malam, seorang ahli pasukan mendapati bahawa ada sesuatu bayang muncul di seberang sungai. Pada asalnya, hanya terdapat 6 pacang di seberang sungai. Tetapi hari ini, tiba-tiba terdapat 7 bayang. Kapten yang mendengar laporan itu segera menjerit ke seberang. "Adakah anda manusia atau beruang?" Beberapa minit kemudian, tiada seorang pun menjawab balik kepada kapten. Kapten segera mengarahkan ahli pasukannya terus mengincar ke arah bayang itu. Ada satu sasaran telah berjaya terkena bayang ketujuh itu. Bayang itu segera melarikan diri ke arah hutan. Di sanalah kapten dan pasukannya menemui kesan tapak kaki dan luka dari beruang itu. Kapten segera mengarah pasukan lain pergi ke atas gunung untuk mencari beruang cedera itu. Dalam pasukan itu, ada seorang tentera bernama Yamamoto Heikichi. Dia ialah seorang pemburu datang dari kampung Onishimura, distrik Rumoi, Hokkaido. Dia juga hebat dan mahir memburu beruang selama beberapa dekad. Semua orang mengiktiraf dia sebagai pemburu yang hebat. Sepatutnya Yamamoto merancang bersara pada hari itu. Dia juga sudah menjual senjata kesayangannya. Ketika kes ini telah mengambil perhatian Yamamoto, dia kembali-balik memberi senjata kesayangannya untuk memburu beruang itu. Dalam operasi memburu beruang dengan tentera, Yamamoto berpendapat bahawa pasukan tentera terlalu menarik perhatian binatang. Maka dia memilih arah lain pergi ke gunung itu.
Idea Yamamoto sangat tepat sekali. Oleh kerana beruang itu sibuk mencari bunyi bising dari tentara tersebut, beruang itu langsung tidak perasan Yamamoto telah menghampirinya dari belakangnya. Dengan secara senyap-senyap, Yamamoto mendekatinya kira-kira 20 meter. Dia terus bersembunyi di belakang pokok ok putih. Dia perlahan-lahan mengambil senapangnya menunjuk ke arah jantung burung itu. Sasaran pertama dari Yamamoto telah dilepaskan ke arah burung itu. Tapi itu tidak menjatuhkan burung itu. Sebaliknya, cedera itu tidak menghalangnya bersedia menghendak ke arah Yamamoto. Walaupun keadaan Yamamoto sangat bahaya, tetapi dia tetap tenang lalu menembak sasaran kedua ke arah kepala burung itu. Akhirnya, Yamamoto seorang berjaya menamatkan riwayat burung itu. Pada 14 Disember pagi, tetamu yang tidak didugakan ditamatkan selama-lamanya. Selepas mereka membuat pembedahan burung itu, ada banyak jenis ditemui dalam perut burung itu. Merujuk kepada doktor pada masa itu, beruang Kesagage itu mempunyai setinggi 270 cm, berat 380 kg, ia berumur antara 7 atau 8 tahun. Ia juga mempunyai kuku yang tajam, otot yang kuat, dan kepala yang sangat besar berbanding dengan badannya. Selepas menamatkan beruang Kesagage, Yamamoto berterusan bekerja sebagai pemburu beruang. Dia meninggal dunia pada tahun 1950. Dia juga berjaya memburu sekurang-kurangnya 300 ekor beruang sebelum dia meninggal dunia. Kampung alamat itu telah membina plak peringatan untuk mengenangkan jasa dalam tradisi itu. Adakah beruang Kesagage adalah binatang yang jahat? Bagi pendapat saya, beruang itu juga salah satu mangsa dalam kes ini. Hutan selalu diganggu oleh manusia, apatah lagi makanan juga susah dicari di tempat bersaji di Hokkaido. Beruang itu juga terpaksa menyerang manusia untuk mengelak kelaparan. Walau bagaimanapun, semoga rest in peace kepada mangsa-mangsa dalam tradisi itu. Terima kasih menonton video kali ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe, like dan share out video saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Moga berjumpa lagi di lain cerita.